Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Waalaikum dan hoan yang saya konnichiwa. What's up guys? Bersama saya Kai Sensei guys. Belajar account cara smart and easy guys. Okay guys, hari ini kita akan belajar buku catatan pertama iaitu topik tingkatan 4 dengan subtopiknya ialah journal guys. Okay guys, bagi yang baru menonton video saya jangan lupa like, subscribe dan share guys. Okay, apa kita tunggu lagi guys? Vamos! Okay guys, kita sambung lagi buku catatan pertama iaitu Journal Arm. Okay, sila rujuk buku teks muka surat 97. Okay, so Journal Arm, kita kenal dulu Journal Arm. Yang pertama, Journal Arm disediakan bagi merekod semua urus niaga yang tidak boleh direkodkan dalam mana-mana buku catatan pertama yang lain. Maksudnya, bila kita dapat satu dokumen ataupun satu penyataan urus niaga tu, urus niaga tersebut dia tak boleh rekod dalam buku tunai, tak boleh rekod dalam buku tunai runcit ataupun dalam jurnal khas. Okay, jurnal khas anda akan belajar lepas ni. Okay, jurnal khas dia merekodkan semua berkaitan dengan barang niaga. Okay, dengan urus niaga kita, okay, perniagaan kita. Okay, selain pada barang niaga, okay, jualan dan belian pulangan semua tu ataupun selain pada urusan tunai ataupun bank, kita masukkan dalam, kita rekodkan dalam Journal Arm. Nombor 2, urus niaga yang direkodkan dalam Journal Arm ialah, kita lihat, okay, catatan pembukaan, okay, catatan mula-mula sekali. Kemudian belian dan jualan aset bukan semasa secara kredit. Kalau kita beli aset bukan semasa ataupun kita jual secara kredit, kita rekodkan dalam Journal Arm. Okay, kalau tunai, kita jual secara ataupun beli secara tunai, kita rekod dalam buku tunai. Okay, kemudian ambilan barang niaga dan bukan aset bukan semasa. Okay, kita ambil barang niaga. Okay, jadi dia tak boleh rekod dalam buku tunai, tak boleh sebab bukan ambil duit. So dia ambil barang, kita rekodkan dalam buku dalam Journal Arm. Begitu juga aset bukan semasa ketika kita ambil. Okay, sebab kita tak ambil duit, kita tak boleh rekod dalam buku tunai. Okay, kemudian modal tambahan selain tunai dan bank. Contohnya dia bawa masuk kenderaan. Okay, bawa masuk kenderaan untuk kegunaan perniagaan. So kenderaan tu dia ada fizikal. So dia bukan bentuk nilai tunai ataupun duit. So kita rekodkan dalam Journal Arm. Okay. Kemudian catatan penutupan untuk akaun tu. Okay. Ini adalah format Journal Arm, kita lihat. Okay. Sama seperti dalam buku teks, saya terangkan satu persatu. Dia ada 6 kolom. Okay. 6 kolom. 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Okay. Ada 5 kolom. Saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama adalah tarikh. Okay. Nombor 1 tu tarikh. Maksudnya tarikh urus niaga tu berlaku bila. Okay. Contoh kat sini. 2016 kita tulis tahun dahulu. Okay. Kemudian kita tulis bulan dia September 1. Okay, ringkas saja SEPT 1. September 1. Okay, dia tak tulis panjang-panjang. Okay, ingat tahun, bulan dan tarikh. Okay, tahun tu tulis sekali sahaja. Okay, kemudian butiran nombor 2. Okay, ini adalah butir. Okay, butir ni nama akaun yang didebitkan dan nama akaun yang dikreditkan. Okay, catatan debit dan kredit tersebut adalah berasaskan catatan bergu, iaitu satu akaun didebitkan dan satu lagi akaun dikreditkan. Okay, saya ringkaskan catatan bergu ni. Catatan bergu ni adalah satu urus niaga. Okay, dia direkodkan 2 kali, satu sebelah debit, satu lagi sebelah kredit dia direkodkan dalam 2 akaun berbeza. Okay, tak apa. Kita lihat nanti baru anda faham. Okay, ini butiran lah. Maksudnya kita tulis nama-nama akaun yang terlibat. Okay. Ini contoh je. Nama akaun debit. Kemudian nama akaun kredit. Okay, tengok akaun debit tu. Okay. Perkataan dia tu kita rapatkan dekat berhampiran dengan garis tepi dekat dengan tarikh kan. Kemudian kalau yang kredit tu dekat bawah, kita ketengahkan sedikit. Supaya nampak perbezaan debit dan kredit. Okay, kita dia punya nama tu, nama akaun tu kita tulis ke tengah sedikit
Pastikan ada jarak lah, bukan tengah-tengah sangat. Penting ada jarak. Okay. Biasakan debit kita tulis dekat atas, kredit tulis dekat bawah. Okay. Nombor 3 adalah dia punya keterangan lah. Okay. Keterangan dia, penerangan ringkas berkaitan urus niaga terlibat. Okay. Kita terangkan secara ringkas. Nanti kita lihat contoh soalan. Okay. Kemudian folio. Folio ni ada untuk rujukan, maksudnya dia dipostkan ke mana, digunakan di mana. Okay, rujukan halaman dalam ledger. Okay. Okay, sebenarnya kalau tak buat pun tak apa. Ledger dalam peperiksaan dia tak buat pun tak apa. Okay. Okay, ni LAX tu patutnya LA1 ataupun LA2. Okay. X tu maksudnya nombor lah. Biasanya dia letak nombor. Okay, next. Debit. Okay. Debit. Okay, merekod, nombor 5, merekodkan jumlah akaun yang didebitkan. Okay, berapakah jumlah yang didebitkan. Kemudian, kita lihat lagi. Kredit. Okay, kita lihat kredit. Kita jumlahkan berapa X dia tu, tengok kita tandakan dalam kotak. Jumlah debit dengan kredit dalam jurnal am mesti sama jumlah dia. Okay. Kalau debit dia 1000, kredit pun mesti 1000. Okay. Jumlah mesti sama. Debit dan kredit mesti sama. Merekodkan jumlah akaun yang dikreditkan lah. Kredit. Okay. Tu jumlah dia X. Kalau X tu jumlah dia 1000, sebelah kredit pun jumlah dia mesti 1000. Okay. Tu jumlah dia. Tak kisahlah kalau kredit tu ada, nama akaun kredit tu ada 2 kan. Pastikan jumlah dia sama nanti. Bila akhir sekali jumlah dia sama. Okay. Tak apa, penting anda tahu format dia dulu. Okay, jurnal am ni tarikh, butir, folio, debit, kredit. Dah, itu je. Kolom dia dah tahu. Okay, kena hafal lah, kena ingat. Okay, next. Okay. Ini saya dah terangkan tadi, jumlah di bahagian debit mesti sama dengan jumlah di bahagian kredit. Okay, rujukan halaman dalam jurnal am nombor 8 atas sekali. Atas kredit. Okay, tu tak buat pun tak apa. Okay, dalam kerja khusus biasanya kena buat lah. Dalam Excel tak tulis pun tak apa. Okey, merekod urus niaga. Kita lihat contoh dalam buku teks. Memo catatan pembukaan. Memo berikut diambil daripada buku Kedai Permainan Alisha pada 1 Mei 2016 yang menjual permainan kanak-kanak. So, pertama sekali anda kena tahu nama kedai dia. Nama kedai Alisha, dia jual apa? Barang niaga kena tahu. Jual permainan kanak-kanak yang tadi. Okay, so format kita dah sediakan dekat bawah. Sama dalam buku teks. Cuma saya belum saya tak tulis lagi. Saya nak terangkan. Okay, so ini adalah kita mememo. First, apa yang penting, kita masukkan tarikh dulu. Okay, catatan pembukaan. Biasanya memo. Okay, kita tulis tarikh dia 2016 Mei 1. Okay, seterusnya kita masukkan aset. Semua aset. Inventory. Okay, kita masukkan inventory. Debit. Biasanya tulis LA1 lah. Okay, so kolom folio ni awak abaikan. Okay, folio ni abaikan, nanti anda pening kepala. Yang penting tahu catatan pembukaan, aset kita debit. Okay, aset tu harta. Okay, 2650. Kita salinnya balik. Kemudian, tunai di tangan. Tunai di tangan, okay, ikut je tulis tunai. Okay, jangan tulis tunai di tangan dekat jurnal am. Salah. Okay, tulis tunai. Okay. Okay, folio kita abaikan. Kemudian debit dengan nilai dia 1400. Kita copy, kita salin balik. Kemudian tunai di bank. Okay, tunai di bank pun sama. Kita tulis bank sahaja. Okay, jangan tulis tunai di bank. Salah. Okay. Masukkan 13,800. Kemudian seterusnya, akaun belum bayar, perniagaan masyarakat. Okay, ini adalah kita punya liability. Sebab akaun belum bayar ni maksudnya kita berhutang dengan orang, kita belum bayar lagi pada perniagaan masyarakat. So, ia adalah kredit. So, kita tulis dekat bawah, akaun belum bayar, perniagaan masyarakat. Anda lihat, debit, yang 3 dekat atas tu dengan kredit dekat bawah 1 tu, dijarakkan sikit bila kredit tu. Nak nampakkan perbezaan dia. Mesti jarak. Okay. Jumlah dia 1650, kita tulis sebelah kredit. Dah sekali adalah modal. Okay, dia bagi modal. Sama juga kredit, kita letakkan dekat bawah 16,200. Kemudian penerangan. Aset, liability dan modal pada tarikh ini. Okay.
kita ada aset 3 tadi, aset dekat atas, kemudian liability adalah akaun pembayar, dan akhir sekali modal kita tulis pada tarikh ni. Keterangan ni kena tulis. So sudah catatan pembukaan kita kena jumlahkan bahagian debit dan jumlahkan bahagian kredit mesti sama bila kita jumlahkan. Okay guys. Kadang-kadang dalam soalan dia tak bagi modal tu berapa. Okay, modal tu dia tak bagi. So jadi anda kena jumlahkan dulu bahagian debit, letak dekat bawah. Kemudian jumlah yang sama anda kena pindahkan dekat kredit. Okay, kemudian 17,850 tu anda akan tolaklah dengan liability yang ada. Anda macam kes ini, katakan modal dia tak bagi, pastikan ada kolom, tinggal satu kolom untuk modal, satu baris. Okay, 17,850 tu anda tolak 1650. Nanti anda dapat 16,200. Dia macam tu. Okay. Okay, biasanya modal dia tak bagi. Kalau dia bagi baguslah. Kalau sebab debit dan kredit jumlah dia kena sama. Okay guys, the next. Belian aset bukan semasa secara kredit. Pada 10 Mei, kedai permainan Alisha membeli perabot daripada kedai perabot Yap Seng. So dokumen dia ada dekat sebelah tu. Okay, kita tengok. First dokumen kita pastikan dokumen dia betul, invoice. Okay. Dokumen kedai perabot Yap Seng. Okay, dokumen anda belajar bila dia dah bagi tahu asal ataupun invoice, kita kena tahu kita berhutang dengan siapa. Maksudnya kita beli barang secara kredit, kemudian kita tengok tarikh dia 10 hari bulan, kemudian butiran dia. Butiran tu barang niaga ke tidak? Okay, kita kedai permainan. Dia beli rak pameran dengan meja kaunter. So ia bukan adalah barang niaga, dia bukan barang niaga. So ia adalah perabot, kategori perabot. Okay, so kita highlightkan jumlah 1386. Okay, yang lain tak payah tengok. Tengok yang mana saya highlight tu sahaja untuk direkodkan. So, kita rekodkan mula-mula kita masukkan tarikh. Okay, Mei 10 yang tahun 2016. Kemudian kita masukkan, kita tengok, kita beli apa? Kita beli perabot. Perabot maksudnya aset kita bertambah. Bila aset kita bertambah, kita rekodkan sebelah debit. Okay. Okay, kita ambil jumlah je, kita masukkan sebelah debit. Okay. Kemudian, kita kena kreditkan. Kreditnya kan, maksudnya kita beli secara hutang. Kita hutang dengan siapa? Okay, kita hutang dengan kedai perabot Yap Seng. Kita tulis nama kedai perabot Yap Seng. Pastikan jarakkan ke tengah sikit lah. Okay. Dia nampak perbezaan. Kita tulis nama kedai tu. Kita kena tulis kita hutang dengan siapa. Okay, so kita tulis kat situ 1386. Macam tu je. Okay. Untuk yang ini tak perlu jumlahkan. Okay, cuma catatan pembukaan sahaja kita jumlahkan. Okay. Kemudian penyerangan lah. Ada penyerangan. Belian perabot secara kredit daripada kedai perabot Yap Seng. Okay. Penyerangan ni sebenarnya ikut awak. Okay. Asalkan awak dapat menyerangkan dengan orang baca penyerangan tu dia faham urus niaga ni berkaitan apa. So anda bertulis belian perabot secara kredit dah cukup. Sampai situ saja pun dah cukup. Okay. Next. Jualan aset bukan semasa secara kredit. Pada 13 Mei 2016, kedai permainan Alisha menjual rak pameran kepada kedai buku Wan Cik Ros. Okay. So kita tengok dokumennya, invoice kita yang keluarkan, kedai Alisha keluarkan. Kemudian tarikh. Okay. Kemudian kita highlightkan lah. Kita jual pada siapa. Sebab invoice ni maksudnya, salinan maksudnya kita jual barang kepada siapa. Jualan secara hutang. Okay. So kita tengok barang niaga ke? Bukan. Rak pameran. Ia adalah perabot. Dengan jumlah je kita ambil 648. Itu je kita lihat. Okay. Kalau invoice salinan. Okay. So kita masukkan tarikh 2016, Mei 13. Kemudian okey, tadi sekarang ni perabot ni kita tadi masuk soalan sebelum ni perabot kita bertambah, sekarang perabot kita berkurangan. Okey, so kita rekod begini. Okey, kita masukkan dulu nama kedai buku Wan Cik Ros. Okey, orang ni yang berhutang dengan kita, dia beli perabot kita. Kita tulis 648, folio tu abaikan jumlah dia. Kemudian kita masukkan barang niaga, apa barang dia beli kat kita. Rak pameran, so adalah perabot. Perabot berkurang kita kredit. Okay, kalau tak tahu debit kredit anda boleh tengok
format ataupun carta persamaan perakaunan. Ada cara nak merekod je. Tengok video-video yang sebelum ini. Okay guys. Kemudian penerangan, jualan perabot secara kredit kepada kedai buku Wan Cik Ros. Itu penerangan, mesti ada. Okay. So, tak tulis penuh pun tak apa. Tulis jualan perabot secara kredit sahaja pun okey. Okay, ringkas. Tak ada masalah. Okay. Kemudian, ambilan barang niaga. Okay, memo berikut dia ambil daripada buku kedai permainan Alisha. Okay, 9 Mei, kedai yang sama, ada memo. Okay, pemilik mengambil barang permainan bernilai 450 untuk tujuan kegunaan peribadi. Hadiah hari jadi anaknya. Okay, bila pemilik ambil barang niaga, okay, barang niaga ataupun duit, kedai ke, okay, dia ambil duit tunai ke, untuk kegunaan peribadi ataupun keluarga dia, itu dipanggil ambilan. Maksudnya ambilan ni, kataan ambilan ni kita gunakan untuk kegunaan peribadi sahaja. Okey. Okay, bukan untuk tujuan promosi ke, kita tak tulis ambilan. Kita ambil untuk kegunaan peribadi, baru kita tulis rekod sebagai ambilan. So macam mana kita rekod? First, tengok memo, kemudian tarikh dia, kemudian maklumat dia, barang niaga, mengambil barang niaga, nilai dia 450. Okay, so mula-mula masukkan tarikh macam biasa, kemudian ambilan bertambah, tulis ambilan. Kemudian masukkan jumlah dia 450. Okey, kemudian ambil apa? Barang permainan. So barang permainan, bila ini adalah barang niaga. Okey, bila melibatkan barang niaga, kita tulis belian. Okey, bila ambil barang niaga tu kita tulis belian. Istilah dia belian. Okey, bukan inventory tulis belian. Okey, so tulis 450. Okey, kemudian penerangan, ambil barang niaga untuk kegunaan peribadi. Okey guys, senang sahaja. Okey. Kemudian ambilan aset bukan semasa. Okey. Memo berikut ambil pada kedai permainan ni, permainan Aisyah. Memo dia, pemilik mengambil rak pameran bernilai 160 untuk kegunaan peribadi. Ni dia ambil aset bukan semasa. So rekodnya sama juga. Kita tengok dokumen, confirmkan memo. Okey, kemudian 19 bulan tarikh dia, apa dia ambil rak pameran, kemudian nilai dia 160. So kita masukkan tarikh dia dulu, 2016, Mei 19. Kemudian dia ambil rak pameran. So ambilan untuk kegunaan peribadi. Bila peribadi kita kira sebagai ambilan bertambah, debit sebanyak 160. Kemudian rak pameran adalah perabot. Dia perabot. Kita kena tahu kategori apa perabot. So 160, keterangan ambilan perabot untuk kegunaan peribadi. Okay guys. Okay, so seterusnya modal tambahan selain tunai dan bank. Okay. Pemilik bawa masuk kenderaan peribadi bernilai 50,000 ke dalam perniagaan. Dia bawa masuk kereta dia untuk kegunaan perniagaan. So macam mana nak rekod? First, confirm. Kita tengok dokumen, confirmkan betul memo. Boleh masuk jurnal am, tarikh, apa dia bawa masuk kenderaan. Kemudian nilai dia 50,000. So kenderaan dekat kedai bertambah, aset bertambah. Okay, so 2016, Mei 20, tulis rekod kenderaan, debit. Okay, 50,000. Kemudian kita tengok apa lagi dia bawa masuk. Bila kita membawa masuk barang pada rumah kita ataupun pada luar untuk kegunaan perniagaan ataupun duit, kita kategorikan sebagai modal. Okay, modal ni tak semestinya tunai dengan bank. Aset pun dia juga. So kita tulis 50,000. Okay, membawa masuk, keterangan dia membawa masuk kenderaan untuk kegunaan perniagaan. Okay guys, itu sahaja. Okay, untuk jurnal am. Jurnal am ni kena buat banyak latihan. Okay, lihat dalam buku teks ada carta persamaan perakaunan ataupun bagaimana nak rekod debit dan kredit, ataupun nanti saya akan buat satu contoh video khas untuk jurnal. Okay, bagi yang baru menonton jangan lupa like, subscribe dan share. Okay, sampai kita jumpa lagi. Bye bye, adios.